Perbuatan dan apa makna usaha manusia itu. Pada malam ini kita akan menyambung pada muka surat 84. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanapun hal itu diketahui daripada perasaan seseorang tersebut yang mana terasa ringan dan mudah untuk mendapatkan rezeki, sehingga tidak menghalang dari menunaikan kewajipan agamanya, misalnya salat dan berbakti kepada ibu bapa. Hari itu kita cerita tentang kisah syekh ataupun imam, dua orang imam yang besar ini, iaitulah Imam Syafi'i dan Imam Malik kan. Antara dia dengan guru dia pendapat yang berbeza, maka diraikan dengan khilaf itu rahmat. Imam Malik kata rezeki tu apabila kita tak usaha pun, kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Pendapat dia. Kemudian pendapat Imam Syafi'i kata kita kena usaha baru Allah bagi. Masing-masing ada dalil. Maka Imam Syafi'i pun pergilah. Hari itu dia memetik anggur al-a'na di kebun, lalu dia mendapat upah. Kemudian dibawa balik bertemu dengan guru dia. Maka guru dia Imam Malik pun makan. Imam Malik dia tak usaha, dia dapat. Imam Syafi'i dia usaha, dia dapat. Maknanya rezeki Allah ni usaha. Kalau tak usaha pun, kalau Allah nak bagi gitu. Ada dua. Yang pertama usaha, yang kedua tak usaha pun Allah nak bagi. Kalau kita usaha lebih, maka dapatlah lebih, tuan-puan. Man jadda wajada wa man zara'a hasada. Itu makna dia. Maka kata dia dalam bacaan yang kita baca sebentar tadi, bagaimanapun hal ini diketahui daripada perasaan seseorang tersebut yang terasa ringan dan mudah untuk mendapatkan rezeki, sehingga tidak menghalang daripada menunaikan kewajipan agamanya, misalnya salat, berbakti kepada kedua ibu bapa. Adakah kerja kita itu, urusan dunia kita menghalang kita untuk kita melakukan kebaikan, melakukan berbakti kepada orang tua kita? Maka tidak menghalang sebenarnya. Adakah kerja dunia ini menghalang kita daripada kita ini taat kepada Allah? Tidak sebenarnya. Kerja dunia dia tidak menghalang orang itu untuk dia kejar akhirat. Sebab itu ada orang yang, tuan-puan, dia urus masa dia. Bila sebut tentang masa ni, dia ada 4 ciri, ada 4 kategori. Yang pertama, benda itu important dan urgent. Yang kedua, important tapi tak urgent. Apa makna important? Benda penting, muhim, ihtimam, ambil penting. Dan benda tu kena urgent, segera buat. Ada benda yang penting tapi tak disegerakan. Ada benda yang kena segera tapi tak penting. Yang ketiga, not important but urgent. Ada benda yang tak penting dan tak perlu segera. Not important dan not urgent. Apa dia yang last sekali tu? Iaitulah benda-benda yang berbentuk apa? Benda-benda yang berbentuk hiburan. Benda yang berbentuk apa? Berbentuk tambahan, tahsin dalam kehidupan kita yang tak patut kita segerakan pun. Contoh dia, macam kita kata kita nak tengok apa-apa rancangan yang nak menghiburkan kita, kan? Contohnya lah ni tengah viral drama Main Tote. Main Tote tanpa tu ada orang tak tahu, maka tak perlu tahulah. Tapi kalau dia tahu, dia nak tengok, segera dah buat, tak perlu. Kalau terlepas pun tak ada apa masalah, boleh tengok lagi nanti. Tapi kalau dalam benda yang penting, berurusan, contohnya urusan berkait dengan ibadah, bila masuk waktu kita tak buat, maka habis waktu tu, habis fatah, pergi. Gitu. Jadi begitulah makna dia. Tidak menghalang pun sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebaliknya, salah satu tanda apabila Allah Subhanahu wa taala itu tanda, yakni alamat Allah telah mendudukkan seseorang dalam golongan hamba yang tidak perlu kasab ataupun makna dia tidak perlu berusaha, adalah jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang tersebut
dalam memperolehi rezeki dengan cara yang tiada disangka. Tiada disangka ni makna dia tidak berusaha kasar, tapi Allah bagi, tak sangkalah. Duduk di rumah, kita pakai kain pelekat, baju pagoda, duduk kan, buka tong roti, tiba-tiba tengah nak cicah dengan ayam kopi dengan isteri kita, tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumah kita. Rumah kita pun tuan-puan tengah-tengah bendang. Dia mari, ada hamba Allah 2-3 orang pakai dengan baju, kemeja dengan tie apa semua. Kata dia, kami daripada Selcom. Kehadiran kami ni pakcik adalah untuk kami nak mengadakan persetujuan, sama ada pakcik setuju dengan tidak, untuk kami nak letak ni, dipanggil pencawang tu, tengah-tengah bendang tu, itulah tempatnya untuk coverage. Contohnya Selcom ke Maxis ke apa-apa telco ke, kat situ, maka persetujuan dia di sini bayaran sekian-sekian bulanan. Berapa pakcik dapat? Apa benda ni? Pakcik tu kata, bayar-bayar apa ni? Apa telco, apa-apa ni? Dia tak tahu orang tua kan. Kata dia, pakcik sign ni, insya-Allah kami akan bagi sebulan lebih kurang 30,000. Tuan-tuan, tikit lah 30,000 tu. Syarikat hak besar ni bilion-bilion dia dapat nak bagi 30,000 sebab coverage ni orang boleh tumpang. Nanti orang bayar apa semua, arwah air untung apa semua. Pakcik ni dapat sebulan 30,000. Duduk di rumah makan roti kering dia. Itu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Dia tak usaha pun datang. Itu makna dia min haitsu la yahtasib. Itu Allah kata. Ada yang orang usaha, ada keluar pagi balik malam, dapat rezeki Allah bagi. Sebab tu dalam nikmat Allah Taala ni kita jangan compare. Kita jangan bandingkan, tuan-puan. Kerana dunia ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada apa-apa. Dia nak bagi, tuan-puan. Masya-Allah. Orang kafir pun tak pernah sebut Allah, tak pernah sujud kepada Allah, Allah bagi. Masya-Allah, kaya raya. Hidup kaya raya, tuan-puan. Masya-Allah, senang, tapi Allah tak bagi tenang. Itu dia. Orang Islam ni dia tidak senang, tapi Allah bagi kepada dia tenang. Dua benda yang kita nak dalam hidup kita. Yang pertama senang, yang kedua tenang. Tapi tak ramai yang dapat tenang, tuan-puan sekalian. Tak tenang, solat tak tenang, tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak kenyang, fikir tentang apa? Tentang apa-apa benda yang dia inginkan, syahwat. Lalu mereka ini kejar dunia. Dan akhirnya yang kata dunia itu bal tu'sirunal hayatad dunya, melekat asar pada hati mereka. Bal akhirah, dan akhirat itu Allah kata khairun wa abqa, lebih baik kalau kamu tahu, wa abqa, dan kekal, tuan-puan. Masuk dalam syurga ni maka tidak tua. Kita duduk dalam syurga, umur kita kata ulama 33 tahun, subhanallah. Tak tua, tak muda, sedang molek. Budak-budak masuk dalam syurga, umur dia dewasa. Orang tua masuk syurga, maka umur dia dewasa. Macam dengan umur, kata ulama, sebagai kiasan kepada umur Nabi Isa alaihi salam, diangkat oleh Allah, tidak tua dan tidak muda, sedang molek. Boleh merasa itu adil Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, di mana tu? Bukan dunia. Dunia kita tua, Masya Allah, tengok duduk haji batu duduk bergambar, handsome. Allah ni kita bukan tak handsome, tuan-puan. Handsome cara kita lah. Gitu. Kata tak handsome lagi, tak jemput dah pula. Contohlah. Tuan-tuan dan puan-puan, tu makna dia. Sebaliknya salah satu golongan, iaitulah jika Allah memudahkan seseorang tersebut dalam memperoleh rezeki dengan cara yang tiada disangka dia, kemudian jiwanya tetap tenang ketika terjadi kekurangan. Kalau tadi ni agreement kan, dalam masa 2-3 tahun, lepas tu 3 tahun orang pun angkat
benda pencawang tu, Pak Long ni tadi dia pun tak dapat dah duit, kurang dah rezeki dia. Tak apa, tenang. Itu makna dia. Contoh yang boleh kita ambil. Tenang kerana apa? Tetap berpeguh dengan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandar tu makna dia apa? Kita sandar kepada Allah, bukan sandar pada zat Allah tu, tetapi sandar pada af'al, perbuatan yang Allah buat kepada kita, qada dan qadarnya, kita bertawakal. Itu makna dia. Makna dia kita bersandar di atas segala apa yang Allah beri kepada kita. Dengan lafaznya dipanggil apa? Redha. Pagi-pagi tuan-puan, Nabi akan amalkan hadis yang mana Nabi ajarkan kepada kita di dalam wirid ataupun maksurah yang kita baca tu sebenarnya adalah amalan Nabi pagi dan petang. Dikumpulkan oleh ulama, maka jadilah maksurah, sughra dan kubra. Dalam zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-puan, maka Nabi menyebut radina billahi rabba. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ada 3 benda ni, maka tenang hati kita. Yang pertama, redha kepada Allah. Allah redha kepada kita. Yang kedua, Islam sebagai agama, cara hidup, way of life, selamat kita. Yang ketiga, iaitulah wa bi Muhammad, dia jadikan seorang yang nama Nabi Muhammad ini sebagai apa? Rasulah, sebagai rasul dan ikutan dia, qudwah hasanah, contoh yang dia ikut. Kita hari-hari tuan-tuan, kita tiap-tiap hari kita ada 3 dalam jiwa kita, 3 benda ini, maka selamatlah dia, tenanglah dia, berbahagialah dia, maka seronoklah dia. Kerana apa? Allah senantiasa bersama dengan dia. Dia pergi mana pun dia akan tenang. Sebab apa? Dia bawa akhlak baginda Nabi dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi makan, macam mana Nabi terima ujian, macam mana Nabi bersabar, macam mana Nabi tidur, macam mana Nabi bangkit, macam mana masuk Nabi, macam mana Nabi menerima fitnah, macam mana Nabi menerima khabar. Dia ikut dia tuan-puan, tak boleh banyak, dia ikut apa yang patut. Maka orang itu adalah orang yang berbahagia. Bagaimanapun, sambungan balik, qala al-muallif, bagaimanapun hendaknya manusia tetap berwaspada bahawa syaitan, sebelum tu sambungan, pada masa yang sama dia sama sekali tidak ada perubahan dalam melakukan ibadah dan taat kepada Tuhan. Nah, sebelum bagaimanapun tu, dia kata tidak sama sekali tidak. Sama sekali tidak ada perubahan. Sama sekali ini boleh kita katakan sebagai apa? Sebagai abadan abada, muabbad, selama-lamanya dia macam tu. Makna apa? Istiqamah. Dia macam tu tuan-tuan, kaya ke miskin ke, waktu dia nak naik dulu, waktu dia dah naik lah, waktu dia dah jatuh, sama dia tuan-puan. Orang hak macam ni adalah merupakan golongan yang Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dia. Dia bila dia kaya, dia ingat Allah. Dulu dia miskin, dia ingat Allah. Payah tak tuan-puan nak cari orang yang macam ni? Payah tuan-puan, masya-Allah. Kerana kita saja, bahkan apabila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tuan-puan, sahabat Nabi sendiri, tuan-puan mesti dengar nama Sauban. Biasa ada dengar nama Sauban. Ayah ibu tuan-puan yang dikasihi sekalian, Sauban biasa dengar tak nama? Sauban. Tak kata apa-apa. Nganti dok nah. Gurau saja. Sauban ni tuan-puan, ni bukan nak cerita pasal keburukan sahabat, tidak. Sahabat masya-Allah. Tapi nak kata sahabat pun iman dia turun dan naik. Tapi hebat iman dia daripada kita. Cerita Sauban ini ada perbezaan di kalangan ulama. Ada yang kata sebab Sauban ini dia duduk sekali dalam perang Badar.
Dalam perang Badar ni tuan-tuan, makna perang yang pertama adalah merupakan sahabat-sahabat yang ikhlas memeluk agama Islam. Tidak ada tujuan lain, makna tidak ada niat nak berkahwin dengan orang Madinah ke, tidak ada projek di Madinah ke. Dia memang tak ada apa-apa tujuan. Niat ikhlas. Orang awal-awal masuk Islam. Golongan apa? Ahli Badar, perang Badar. Termasuklah dalam tu iaitulah Sauban. Sauban ni ada banyak nama sahabat nama Sauban. Di antaranya Sauban ni, dia adalah orang yang awal masuk masjid. Awal orang yang masuk Islam. Kemudian datang masjid awal tuan-tuan, as-sabiqun al-awwalun. Dialah orang yang paling lewat keluar daripada masjid. Datang masjid awal, keluar masjid lewat. Siapa dia tuan-tuan selalunya? Siap. Siap. Tu imam tak mari lagi, dia mari dah buka pintu. Dia buka lampu. Dia tengok tandah ada apa-apa. Tuan-puan, masya-Allah. Siapa siap tuan-puan? Orang tak kenal. Orang kenal siapa? Imam, subhanallah. Pengurusi, subhanallah, bagus. Kenal apa? Penceramah, kenal. Tapi orang tak kenal dia. Tapi Allah kenal dia tuan-puan. Waktu siap ni pahala dia sangat-sangat besar. Kalau dalam meeting pun dia duduk senyap dia. Sami'na wa ata'na. Sebab tu ada siap. Banyak saya dengar cerita siap ni meninggal dalam keadaan yang sangat muhtaram. Mati dalam sujud. Mati ketika mana dia duduk dalam masjid. Sebab tempat dia di situ tuan-puan. Di Bandar Baru Bangi tu. Meninggal tengah sujud. Siap tuan-puan. Siap, Masya Allah. Siapa siap? Di sini. Dia tak angkat tangan. Alhamdulillah. Tuan-puan sekalian. Makna kata apa? Kita nak kata di sini adalah qana'ah. Qana'ah. Orang yang awal Sauban ni kita cerita, satu hari tuan-tuan lepas sembahyang terus dia bangkit. Pas sembahyang tu haji dia bangkit terus. Pas sembahyang habis sembahyang Assalamualaikum, Nabi bagi salam, kemudian Nabi bagi salam terus dia bangkit. Tuan-tuan, bukan kita nak kata orang yang bangkit ini dosa, tidak. Tetapi Nabi kata duduk dulu sah, kurang-kurang istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bangkit lagi. Jangan bergerak punggung kita ni, istighfar dulu. Minta kepada Allah, doa sikit, bangkitlah. Seboleh-bolehnya tunggulah sampai imam habis doa. Bukan panjang sangat pun tuan-puan. Kalau mayang maghrib ni habis dalam lebih kurang 10 minit tambah 15 minit sikit. Allah bagi kepada kita lama dah tuan-puan, 51 tahun contohnya. Nikmat. Kita nak duduk sekejap dalam masa hari kita itu 15 minit untuk kita sembahyang, ingat Allah, takkan kita berkira. Tuan-tuan sekalian, bila Sauban ini dia bangkit daripada solat, lepas solat tu dia bangkit daripada wirid, selalunya dia adalah orang yang paling last, tapi dia orang awal waktu tu bangkit. Nabi jumpa dia selepas daripada waktu tu, makna jumpa, Nabi tegur dia. Nabi kata, ya Sauban, hari tu aku nampak kamu tergesa-gesa bangkit daripada zikir. Kenapa kamu macam tu? Sedangkan kamu dulu tidak macam tu. Kenapa kamu melakukan limadza taf'al fi'lan munafiq? Nabi kata tuan-tuan dalam satu riwayat, Nabi kata kenapa buat perangai macam orang munafik? Perangai, Nabi tak kata dia munafik. Tidak, perangai tu. Orang munafik ini dia tak suka lama-lama zikir, dia tak suka. Dia tak suka tuan-puan sembahyang lama-lama, tak suka. Dia tak suka tuan-puan dengar benda-benda hak baik, dia tak suka. Sifat dia, bukan kita nak kata orang tu munafik, sifat. Jadi kita pula kalau orang bangkit jangan kita kata orang ni munafik, tak boleh. Mungkin dia ada urusan yang tidak boleh dielakkan. Sebab tu Nabi tak tanya dengan nampak. Tuan-puan, Nabi tanya, dia jawab apa ya Rasulullah? 2-3 hari ni saya sehelai sepinggang. Saya sehelai sepinggang, mana dia apa? Tak ada baju lain ni. Inilah pakaian yang saya akan pakaikan juga kepada isteri saya. Makna dia laki bini ni satu baju tuan-puan, masya-Allah. Nak kata miskin sungguh, bukan miskin, fakir. Miskin ni diri dia cukup, fakir ni cukup, diri dia pun tak cukup. Allahu akbar.
Kita nak faham miskin macam mana? Kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, tu miskin. Kan? Macam apa? Macam sayur. Tunggulah, kaih pagi makan pagi. Tuan-tuan. Jadi dia dengar, Nabi dengar macam tu, Nabi terus kata apa? Nabi kata silakan. Sebab apa dia balik terus? Sebab dia takut kalau dia lambat balik, nanti isteri dia lambat sembahyang. Tu dia tuan-tuan. Balik cepat kan? Ni bagi pakai isteri pula. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kisah ini ada khilaf di kalangan ulama, saya kata, tapi kita ambil ibrah. Lepas tu tuan-puan, bila dia dah bagi satu makluman kepada Nabi, dia pun kata apa kat Nabi? Dia minta. Mulalah kisah ini berlaku, turning point dia. Ya Rasulullah, dia buat ulang lah. Apa makna dia? Saya ni miskin, saya sembahyang, saya beribadat. Ya Rasulullah, engkau Rasul, doa engkau dimakbulkan, tidak ada halangan, tidak ada syak, tidak ada hijab di antara engkau dan Allah Ta'ala. Mintalah ya Rasulullah. Minta apa? Supaya aku kaya. Dia nak kaya. Tuan-tuan, bagus tak nak kaya? Bagus tak kaya? Bagus, kaya. Banyak harta, banyak duit, boleh sedekah. Sebab tu kita kena ada orang kaya. Sebab tu kaya ni bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Kena ada tuan-tuan orang engineer, doktor, pensyarah. Sebab benda ni fardu kifayah. Fa'ala bihi ba'd, saqata bihi ba'd. Orang lain buat, kita tak payah. Tapi kalau tak ada orang, kita kena. Hari ni tak ada orang buat sabun basuh baju contohnya. Contoh. Tak ada dulu kan tuan-tuan, orang bukan Islam yang monopoli ihtikaf. Jadi kita kena ada orang kita. Hari ni alhamdulillah bila mari istilah BMF. Nah tuan-tuan, kita tak sekata hanya dalam kitab lah. Kita lebih campurkan nak bagi faham tentang satu-satu ni. Saya lebih begitu. Bila ada BMF ni tuan-tuan, maka alhamdulillah hari ni kita nampak cerdik pandai orang Islam banyak. Buat itu, buat ini, mereka buat sendiri sebab mereka ada kepakaran. Sebab itu pentingnya untuk kita tahu bab dunia supaya kita tidak apa? Ketinggalan. Kerana Islam itu adalah agama yang tinggi. Kalau kita tak ambil dalam bidang tu, orang yang ambil, dia letak macam-macam dalam mukawinan, ingredient sabun tu, letak segala lemak-lemak lah apalah, maka kita basuh baju, maka tak sah solat kita, contohnya ibadat. Tu kena penting tuan-tuan. Ya Rasulullah, ud'uni, dia kata. Nabi kata apa? Nabi pun pergi. Nabi kata baliklah, selamat-selamat. Kamu jaga ahli keluarga kamu balik. Apa makna dia? Makna dia Nabi kata balik tu ada majas. Nabi tak mau doa kepada dia jadi kaya. Nabi tak mau dia jadi kaya. Nabi kata cukup macam ni pun dah terbaik dah. Sebab hati kamu sangat cintakan Allah, sangat berhajat, sangat tawakal begitu. Yang ni kata bersandar di sini. Kali pertama Nabi tolak. Kali kedua Nabi kata apa? Dia kata doa lah ya Rasulullah. Jumpa pula bila-bila dia jumpa Nabi lepas sembahyang. Dia kata ya Rasulullah, doa lah kat saya nak dikaya ni. Nabi tanya, awak kenapa nak jadi kaya? Dia kata nanti kalau saya jadi kaya, saya akan lebih kuat ibadah. Saya akan boleh banyak masa saya ada pekerja yang ramai, saya ada harta benda, saya tak perlu fikir dah. Maka saya akan duduk di masjid. Itu kata dia. Kan? Orang kalau tak kaya dia kata macam tu, tuan-tuan. Bila kaya macam mana? Kata lain pula. Nabi kata kamu tak boleh kot jadi kaya. Nabi balik. Kali kedua, kali yang marratan ukhra, selepas daripada itu Nabi jumpa dia minta lagi berkali-kali. Nabi pun kata, baik, aku doakan kepada engkau agar engkau jadi orang yang kaya. Nabi angkat tangan, Nabi doa. Nabi doa khusus tuan-tuan untuk Sauban ini. Sa'labah. Minggu lepas kita cerita pasal Sauban, ni Sa'labah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi doa, tengok cara Nabi. Bila orang tanya masalah, permasalahan, maka Nabi bukan hanya memberikan perkataan, bahkan Nabi bagi solusi dia. Nabi tidak bagi apa? Ikat, tetapi Nabi bagi pancing dia. Joran. Nabi bagi apa tuan-tuan? Nabi bagi kepada Sa'labah ini kambing.
yang ada hamil, yang dalam perut dia itu sedang bunting. Makna bila beranak membiak. Nabi bagi kepada dia seekor, tuan-puan. Allah alam seekor ke 2 ekor, tapi bagi. Bermula daripada situ, tuan-puan, subhanallah, kehidupan Sa'labah berubah 180 darjah. Dia bukan 360. Kalau 360 dia pihak tu balik. 180, makna dia apa? 100% berubah baik. Dia panggil OKB. Tanpa OKB, orang kaya baru. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, nak diceritakan waktu ketika mana salat, selalunya dia datang awal ke masjid, maka pada masa yang tertentu sahaja dia datang ke masjid, iaitulah salat ketika mana salat yang terang, dia panggil salatun nahar. Salat yang terang adalah salat zuhur dan salat asar. Solat gelap ni dia panggil apa? Salatul fajar, salatul maghrib dan salatul isya. 3 solat ni dia solat kat mana? Tak sempat dah nak solat di masjid. Solat di mana? Solat di ladang dia. Dipanggil apa? Kambing tu. Tempat tu lah. Makna solat di antara kambing tu. Sebab apa? Sebab tak ada orang tengok. Bila gelap pula takut orang curi kambing, maka akhirnya dia pun solat di antara kambing. Kambing pula jadi tu imam dia. Tuan-tuan, dulu macam mana cerita kata nak kaya, nak jadi lagi amal ibadah. Allah uji dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu ujian ini Allah uji orang tu. Maka jangan kita herdik dan kita damkan dia sebab kita tak duduk di tempat dia. Orang kaya kan, kita kata apa dia ni sombong baru semua. Tapi kita tak duduk tempat dia. Kalau kita duduk tempat dia, ujian bahkan lebih lagi. Tuan-puan sekalian, nak dijadikan cerita, maka waktu ketika mana sampainya waktu bayar zakat, maka Nabi pun pergilah hantar amil-amil zakat ni pergi kutip duit zakat, di antaranya kepada semualah wajib zakat ni. Dan zakat kepada Sa'labah tidak terkecuali. Zakat apa? Fitrah dan zakat tu yang disebut sebagai zakat pendapatan, pertanian, zakat al-an'am, dia ada zakat dia. Minta. Sa'labah kata, nanti aku tak cukup kaya lagi, hangpa pergi minta kat orang lain. Allahu Akbar. Sampai kan zaman Sayyidina Abu Bakar, waktu Nabi telah pun wafat, zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar tolak zakat dia. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar kata, waktu dulu, waktu Rasulullah kamu tak bayar zakat, lah nak bayar dengan aku. Kalau Rasulullah tak terima, aku nak terima. Tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, wallahu alam sejauh mana cerita, tapi akhirnya dia sangat menyesal. Sangat-sangat menyesal, tuan-tuan dan puan-puan. Barulah dia tahu bahawa kenikmatan dunia ini hanyalah khida'un, fatamorgana, tipu daya belaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama kata tidak pernah berasa puas, berwaspada terhadap syaitan, tidak pernah berasa puas hati dan senang. Itu dia. Yang kata nafsu ni, tuan-puan sekalian, dia tidak akan rasa la tashbah, tak akan rasa puas. Tak perlulah kita nak kata siapa-siapa pun, kalau jadi kat saya pun memang rasa nak lagi, itu nafsu, kata dia. Sebab tu kita ini dalam kita mempelajari ilmu tasawuf ini, kita nak mengawal ataupun nak mengontrol diri kita ini supaya jangan kita tunduk sangat kepada nafsu. Kerana orang yang lawan nafsu itu adalah orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Orang yang melakukan maksiat itu adalah datang puncanya daripada syahwat dan ghaflah. Dan kedua-dua sifat ini datang, ghaflah, lupa, lalai, ulaika humul ghafilun, innal insana lafi khusr. Dan yang kedua, syahwat yang tinggi syahwat. Nak lagi, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap dunia, syahwat terhadap jawatan, syahwat terhadap harta benda. Tuan-puan sekalian, adalah sebab, kata ulama, datangnya daripada ar-ridha an nafs. Dia redha terhadap nafsu dia.
Tu dia tuan-puan. Kalau kita tanya balik kepada orang-orang saudara kita yang duduk di dalam penjara, saudara se-Islam kita kata, tanya kawan-kawan kita yang duduk di mana? Di penjara. Sebab apa kamu jadi macam ni, buat benda-benda itu? Maka satu dia tuan-puan, sebenarnya waktu ketika dia buat itu, dia tewas kepada nafsu dia itu. Dan kita yang beringat ini, kita kena lawan nafsu kita. Cara nak lawan nafsu ni, dia kena ada dua sifat, kata ulama. Yang pertama apa? Iaitulah kita kena ada sifat yaqadah. Kena ada sifat apa? Yaqadah. Iaitulah sedar diri kita, mengenali hakikat, menjaga syariat, berada dalam tariqat, dan ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kena ada apa? Sifat iffah, iaitulah lemah lembut dengan manusia, menjaga hubungan dengan manusia, lemah lembut, sabar, ikhlas, redha. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ini berada pada tahap di mana kita lawan nafsu kita, maka datanglah sifat-sifat yang disebut oleh pengarang keadaan yang tenang dan qanaah dalam hal rezeki. Iblis senantiasa membisikkan manusia agar senantiasa merasa kurang. Iblis ni, ulama kata, dia datang di dalam hati kita ni apa? Dia akan datang dengan sifat apa? Mana cukup lagi ni? Kita dah pencen lah. Contohnya tuan-puan, kita sudah pun mantan. Dia panggil mantan kan, bekas pengarah. Ni hebat-hebat depan saya ni, Masya Allah. Mantan. Kalau orang Indonesia kata apa? Mundar mandir tanpa jawatan. Tapi dia duduk masuk, Masya Allah kan? Tapi apa Iblis kata? Tu kita kata, kita kata cukuplah, aku ni kena mengaji dah ni, kena baca Quran, kena khatam. Sebab dulu kita sibuk dengan dunia. Alhamdulillah Allah bagi dah kepada kita. Kita kata apa? Nak mengaji. Aku nak mengaji dah ni. Cukup. Enough. Iblis datang, perempuan dia kata, mana cukup lagi? Rumah baru 2, kurang-kurang 5. Mana 5? Tu anak 5 kena bagi salah satu. Allah, kita pula kena cari rumah kat anak kita. Iblis kata apa lagi? Iblis kata tak cukup lagi, projek banyak lagi. Tu nampak tu. Tu dia Iblis, tuan-tuan. Dia panggil apa? Ada satu kitab nama dia Talbis. Bisikan daripada Iblis. Dia akan bagi kepada kita, dia akan rosakkan kita supaya kita yang pertama tidak akan merasa cukup. Yang kedua, dia tidak akan biarkan kita rasa tenang. Allahu Akbar. Ustaz, kenapa tak tenang ni? Iblis datang tuan-tuan, Masya Allah, banyak dia datang. Sebab tu sebelum kita nak solat yang wajib, kita solat sunat dulu. Solat sunat dia panggil apa? Dia panggil sparring ataupun warming up. Semayang sunat, tenang. Tenang dia, khusyuk dia 20. Semayang pula yang wajib itu, kalau boleh tingkat daripada 20 jadi 30. Iman tu naik lagi 40. Sebab tu semayang sunat qabliyah ba'diyah ini adalah merupakan amalan bagi para salihin. Mereka tak tinggal tuan-tuan. Kan? Macam ada orang dia terus semayang wajib. Kalau boleh, bila kita mengaji kitab tasawuf ni, solatlah, amalkan amalan sunat ni. Kerana itulah yang akan menjadikan yang wajib itu pelengkap. Qanaah dalam mencari rezeki. Iblis sentiasa membisik manusia agar senantiasa kurang atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa kurang. Tapi bila buat amal ibadah, dia rasa cukuplah. Kan? Cukuplah, semayang dah. Cukuplah, dah. Kan? Baca Quran tak? Baca dah. Satu ayat cukup. Contoh. Tapi dalam hal-hal dunia, dia bagi kita tak cukup. Kan? Tak cukup lagi ni. Saat-saat nak tengok lagi ni, bola kan contohnya. Tengok bola, tengok drama. Tak. Mana kuat itu Iblis tu. Biasalah dalam benda-benda yang melalaikan. Itu cuba. Jadi kita kena lawan tuan-tuan sekalian. Dan akan merasa tamak haluba. Kita nak tukarlah tuan-tuan sekalian dikasih oleh Allah Ta'ala daripada tamak ataupun berasa kurang ini daripada dunia
kepada akhirat, nak tamak akhirat. Tatajafa junubuhum 'anil madadi'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Itu tanda orang yang beriman. Yang pertama dia takut, yang kedua dia tamak apa? Dalam mengejar, dalam dia mencari, mengenal, berada fi sabilillah. Dia tamak tak cukup. Lepas ngaji lagi. Lepas baca Quran, baca lagi. Lepas semayang, kita ingat kita lama, dia lama lagi semayang. Allah geram nak lawan. Itulah tanda orang yang hasad dalam kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia selalu menanamkan kepada manusia agar berasa iri dan dengki terhadap nikmat yang dialami ataupun dinikmati oleh orang lain. Inilah di antara sifat syaitan, dia cuba nak bagi kita ni berasa iri hati. Sebab itu tuan-puan, macam mana bila kita ni kita tengok orang, kita teringin sebut doa ni tuan-puan. Apa dia doa dia tuan-puan? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah, aku berserah kepadamu ya Allah. Ni'mal maula, engkau lah senikmat-nikmat. Duduk dalam Allah Ta'ala, duduk dalam kebaikan. Apa yang Allah bagi kita redha, itulah nikmat yang terbesar. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tuan-puan, begitu. Dan tengok orang sebut masya-Allah. Ini Allah yang bagi. Subhanallah, semua berbalik kepada Allah. Kalau kita pula dapat, kita sebut apa? Alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi. Ini nikmat yang Allah bagi. Dia beluani, Allah nak menguji sama ada ashkura, bersyukur ataupun akfur, sama ada syukur ataupun kufur. Ada tuan-puan orang yang dia bertambah nikmat, dia bertambah iman. Ada orang yang bertambah nikmat, semakin jauh dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil istidraj. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala, maka janganlah kita merasa iri hati terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain oleh Allah Taala. Dulunya tuan-puan ada cerita di satu kubur ni, di mana satu kubur ni dia perbuat macam dua lapis, korek bawah tu sebab tak cukup. Jadi bila letak nak letakkan tanah tu, kena korek dulu, nak bagi sama tu. Allahu Rabbi. Tuan-puan, korek tu, korek, tengok ada, masih ada lagi. Padahal tengok batu nisan tu dah lama dah meninggal. Tengok ni tuan-puan, korek terkena ketak, kena, ada lagi dia punya apa, macam apa, jenazah dalam tu. Korek, subhanallah, ada jenazah lagi tuan-puan. Bila meninggal lama dah. Buka tu Masya Allah, macam baru meninggal. Harum tuan-puan jenazah dia. Kemudian bila tanya kepada waris dia, siapa yang meninggal ni? Kata dia mak. Di makna mak tu, mak kami kepada mak kami, itulah nenek lah. Apakah pekerjaan dia waktu dia hidup? Dia adalah seorang guru Al-Quran. Mengajar Quran tuan-puan. Orang dulu mengajar. Mana letak harga? Ikhlas sungguh tuan-puan. Mengajar ni memang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Subhanallah. Sebab tu Nabi SAW kata Al-Quran ini Allah jaga dia. Orang yang membaca ni Allah jaga. Dalam kubur lagi Allah tunjukkan bersinar tuan-puan kubur dia. Allah pelihara. Mereka yang membaca Al-Quran ni duduk dalam kubur Allah jaga. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Tu Nabi SAW kata, orang yang baca surah Al-Mulk, kan kata Quran Al-Mulk saja pun kita amal tuan-puan, insya-Allah Allah akan jaga kita. Syafi'an li ashabi, Allah akan bagi syafaat daripada Quran ni kepada tuan yang membacanya, hatta ghufiralah, sehingga diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan jangan tinggalkanlah surah Al-Mulk. Alhamdulillah, surah Sabirin ini di antara surah yang saya nampak istiqamah dalam mengamalkan surah Al-Mulk sebelum kita nak berangkat keluar daripada masjid selepas solat Isyak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit lagi. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ketika iblis berbisik
bisikan iblis kepada Nabi Adam alaihi salam, fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahum, maka syaitan membisikkan fikiran yakni hasutan yang jahat kepada keduanya, liyubdiya lahum, kepada kedua-duanya, iaitu kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ataupun Sayyidatina Hawa, ma wuriya anhuma min sawatihima, apa yang tertutup dari mereka iaitulah aurat. Dan syaitan berkata, Tuhan tidak melarang kamu untuk mendekati pohon ini. Makanlah apa nak makan, Allah kata kepada Nabi Adam, tapi jangan kamu dekati pokok ini. Hak Allah tak bagi, hak itulah syaitan akan suruh bisik kepada kita melalui yang pertama apa? Fikiran kita. Tu ulama kata. Sebab tu kita ni fikrah kita kena salim. Bila fikrah kita salim, dia akan masuk ke dalam hati kita, qalbun salim. Sebab tu ilmu jangan tinggal. Kerana dengan ilmu lah tuan-tuan senjata kita. Orang yang ada ilmu, daripada dia lemah jadi kuat, daripada dia jahil menjadi alim, daripada dia ahli neraka kepada ahli syurga dengan sebab ilmu. Sebab tu penting duduk dalam majlis ilmu. Kita lambat sikit pun tak apa tuan-tuan sembahyang isyak ni, sebab besar lagi ilmu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi takhir atau ta'jil, lambatkan sikit solat isyak, sebab Nabi buat majlis ilmu tuan-tuan. Kan ada orang kata, tak sembahyang lagi ni, sembahyang isyak. Sembahyang isyak bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, Allah bagi 2 lipat ganda. Solatnya yang khusyuk, solatnya yang berilmu, kafadlul alim 'alal 'abid. Atas lagi orang yang alim daripada orang yang abid. Kerana dia sembahyang, dia tahu Allahu Akbar. Setiap perkataan yang disebut, maka lahirnya keinsafan daripada pemahaman dan ilmu dia. Maka tuan-tuan sekalian, Tuhan tidak melarang kamu, kata iblis. Dia datang ke mana? Dia datang dalam fikiran kita. Mindset kita ni dikacau, kacau, bisikkan tuan-tuan. Macam mana kita nak buang syaitan? Jauhkan syaitan daripada diri kita ni. Yang pertama, dekatkan diri kita dengan malaikat. Sebab syaitan dengan malaikat ni memang mereka tak kancing dah. Dulu kawan. Tapi apabila syaitan ini, iblis ini, dia turun daripada syurga, maka dia sudah lagi tidak bersahabat, bahkan tidak bertemu dengan malaikat. Malaikat ini menjadi apa? Menjadi musuh. Kerana malaikat taat kepada Allah, iblis lawan Allah. Mana boleh duduk sekali? Wala talbisul haqqa bil batil. Sebab tu kalau kita duduk dengan malaikat, syaitan akan lari. Sebab tu kalau kita tak duduk dengan malaikat, syaitan akan mari. Rumah kita kalau kita tak baca Quran, kan? Kita tak buka surah Al-Baqarah, kita tak buka Quran zikir, maka malaikat akan pergi. Malaikat akan datang bila kita meraihkan, mengimarahkan rumah kita. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu muslimat-muslimat, dia tidak diwajibkan solat di masjid, dia solat di rumah. Rumah pun dididik, didiami, diraihkan, dikiamkan dengan solat-solat yang mana adanya mereka-mereka yang bernama wanita ini solat di rumah. Tapi kalau datang ke masjid, alhamdulillah, tak kena sebab tambah ilmu lagi bagus. Tapi solat, perempuan ini dia nak masuk syurga, Nabi kata memadai taat kepada Allah, Rasul, taat kepada suami, jaga ibadat. Masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki, wahai wanita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ayat ini lain, iblis menipu Adam, iaitu Nabi Adam, dengan menawarkan suatu pohon yang dapat mengekalkan hidupnya dalam syurga. Ayat tersebut adalah apa? Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka syaitan membisikkan kepada Adam dengan berkata, wahai Adam,
Mahukah kamu? Mahukan kamu? Aku tunjukkan, kan mahukan ni makna mahukah. Hal adluka, nakkah aku tunjuk kat hang ni apa? Satu pohon khuldi, yakni sesuatu yang dapat mengekalkan dan kekayaan kamu tidak akan habis. Tu dia. Dia pandai dia. Padahal benda tu yang Allah tak bagi, benda itulah yang dia akan bawa kita. Macam tu. Syahwat ni lawan. Nak buka handphone ke, nak buka Quran. Buka handphone tu. Seronok ni lah ni. Tengah ni. Tutup Quran. Contohnya. Nak pegang remote ke? Nak pegang ni tasbih. Buka lah remote. Syaitan. Buka ni. Cerita biasa malam ni. Apa dia? Lelaki terakhir. Lepas ni curi-curi cinta. Dia menantu rahsia. Ada dia saja kawan. InsyaAllah. Itu. Kita lawan perang. Tak apa. Nak pegang tasbih, nak zikir dalam ni, target apa-apa. Iblis kata, haram sungguh. Member dia kata, apa kono je? Kau dia pun tak boleh settle. Yang tak general pula. Zikir, baca Quran, rasa diri baik. Allah. Tengok orang, hina ahli neraka. Type pula mesej apa-apa, fitnah orang. Habis. Pahala kita buat ni tadi, transfer kat orang lain pula. Tu. Iblis, syaitan, dia tak pernah putus asa sampaikan kita ikut dia. Tuan-tuan dan puan-puan, takut sangat. Bab nak jaga hati ni tuan-puan bukan mudah. Kerana hati ini sifat dia berbolak balik. Maka kita tutup pada malam ini, tuan-puan sekalian, ayah ibu, dengan apa? Doa. Amalkanlah doa ini. Apa doa dia? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'ati. Kalau jamak lah, ramai-ramai kan. Kita berdoa dengan anak-anak kita, keluarga kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah yang memperbolak-balik hati-hati kami, hati-hati manusia. Kami ni manusia ya Allah, kami lemah. Ya Allah, tetapkanlah hati kami terus mentaati perintah-Mu ya Allah. Berikan kepada kami taufik dan hidayah untuk kami lawan nafsu kami. Doa ke Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi, kalau seorang, ala dinik wa ala ta'ati. Banyak lagi tuan-tuan doa yang boleh kita amalkan, antaranya di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Antaranya bekal akhirat, yang buku yang kecil tu jangan tinggal. Kemudian manzil jangan tinggal. Bahar jangan tinggal. Selawat jangan tinggal. Surah-surah pilihan jangan tinggal. Kalau tak boleh nak baca semua satu Quran sehari, amalkanlah surah-surah pilihan. Yang terpilih Al-Mukhtar min Al-Quran Al-Karim, antaranya surah apa? Al-Mulk dan Sajadah sebelum tidur. Kemudian siangnya surah Al-Waqi'ah dan Yasin. Yasin selepas subuh. Kalau Syekh Nuruddin Al-Makki Al-Banjari, maka selepas daripada subuh akan dibacakan Yasin tiap-tiap hari. Yasin ni adalah qalbul Quran, jantung ataupun hati Quran. Kemudian apa lagi? 4 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dalam itu terkandung ni doa minta dijauhkan daripada fitnah, daripada waswas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Kita semayang tu kadang-kadang rasa wah-wah datang macam-macam hidup kita. Dia kata, hang jadi baik apa, hang ngaji buat apa, hang buat ni buat apa. Wah-wah tu tuan-tuan datang daripada apa? Syaitan minta. Macam mana? Doa lah, bacalah ayat apa? Surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudur, hati kita, rinnas, jin wan nas. Kenapa jin dan manusia? Kenapa tak sebut minal iblis? Sebab tuan-tuan, iblis dia tak perlu susah-susah, dia hantar tentera dia. Yang nama syaitan ini ulama kata adalah daripada golongan jin dan manusia. Kerana syaitan bukan makhluk, tapi sifat yang ada pada jin dan manusia. Sebab tu jangan pelik tiap-tiap hari orang hempuk anak keluar daripada rumah flat, dia campak, dia bunuh ibu dia. Waktu ketika itu dia bukan lagi manusia, dia syaitan.
Kerana apa? Telah masuk bisikan-bisikan daripada iblis. Lepas tu kita kena kuat tuan-tuan. Akhir zaman ni kena lagi kuat. Lagi kita dekat dengan Allah, lagi Allah uji kita. Lagi Allah uji kita. Jangan kita tinggalkan majlis ilmu. Jangan kita tinggalkan zikir. Jangan kita tinggalkan hati kita ni kena senantiasa apa? Tajdid, perbaharui hati kita. Saya sebut orang itu ada 6 sifat sahabat itu. Pegang itu tuan-tuan. Pegang itu, insya-Allah kita akan selamat. Kerana mereka yang ada 6 sifat itu telah pun selamat dunia dan akhirat. Kerana Allah sebut dalam Quran, radhiyallahu anhu wa radu'an. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah redha mereka lagi tuan-tuan. Kita ikutlah mereka. Kan? Itulah mereka ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 85 dengan sebulan satu muka surat no. Haji kata bila nak habis ni. Dia macam itulah tuan-puan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Qalilan sara jabalan. Insya-Allah yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang, yang lemah saya mohon maaf. Jika ada kekasaran, terkasar bahasa, terlebih masa, saya mohon maaf. Mana orang-orang yang berada di hadapan saya ini, di kalangan ibu dan ayah, haji dan hajah yang lebih hebat daripada saya amalnya dan ilmu. Saya mohon maaf atas kekurangan. Maka mudah-mudahan kita bertemu lagi tuan-puan. Sedikitlah sebelum nak menutup, ada jemaah tanya tadi, Ustaz bawa ada sabun? Sabun ada lah tuan-puan. Sabun basuh baju produk kita Muslim kan, halal tayyibah. Tayyib pun nama dia. Jadi adalah di luar lah, bukan jual dalam masjid, dalam surau di luar. Kalau tuan-puan nak, insya-Allah. Terima kasih Haji mana tolong. Saya pun niat dah atas jualan ni saya nak sumbangkan kepada surau kita juga. Sebahagian tu saya niat dah, insya-Allah. Jadi tuan-puan yang nak membeli, insya-Allah, Allah Ta'ala yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kurang, yang lemah, saya mohon maaf. Sekali lagi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, dengan rasa kerdilnya diri ini memohon agar Engkau jadikanlah ilmu yang kami perolehi pada malam ini ilmu yang bermanfaat, hati yang tenang dan khusyuk. Dimurahkan rezeki kami ya Allah, dipanjangkan usia kami ya Allah, dan ditempatkan kami ini ya Allah di dalam syurga-Mu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.